Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan Sunan An-Nasa'i bab yang ke-20. Idza kanu rajulain wa imra'atain, apabila jemaah terdiri daripada dua lelaki dan dua perempuan. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Dia sebenarnya sebelum kita pergi itu mungkin sedikit ada sedikit perubahannya, sebab berdasarkan kepada sebab dia dua hadis ni dia ada perbezaan tak apalah. Jadi tajuk ni apabila jemaah di situ maksud jemaah makmum terdiri dari dua lelaki dan dua perempuan. Kebanyakan pensyarah kepada ni Sunan Nasa'i dia kata itu maksudnya. Kalau kita bincang adalah sebab hadis ni dia tidak sama. Maksud dua hadis ni tidak sama. Jadi ada sedikit masalah lah di sini ni. Apabila jemaah makmum terdiri daripada dua lelaki dan dua perempuan. Tambah situ Jadi yang asal yang saya buat tu, apabila jemaah terdiri dari dua lelaki dan dua perempuan, itu dia mungkin termasuk imam. Dan sebenarnya sesuai juga dengan salah satu daripada hadis itu. Cuba kita tengoklah. Baik. Imam Nasa'i telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Bab ini membicarakan kedudukan saf apabila jumlah jemaah terdiri daripada seorang imam, seorang makmum lelaki dan dua orang makmum perempuan. Jadi apa yang saya buat pada poin yang kedua tu, dia lebih sesuai kepada terjemahan tajuk hak mula-mula tadi. Baik, cuba kita tengok hadis. Tengok hadis tu boleh fahamlah dia punya tajuk. Baik, hadis yang ke-802, wa bi qala akhbarana Suwaid bin Nas qala anba'ana Abdullah ibn al-Mubarak an Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas qala dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa illa ana wa ummi wal yatimu wa ummu haram khalati faqala qumu fala usalli bikum qala fi ghairi waqti salah qala fa shalla bina. Ini hadis yang pertama ataupun hadis yang ke-802. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menemui kami dan yang ada bersama kami pada ketika itu hanyalah saya, ibu saya, seorang anak yatim dan makcik saya Ummu Haram. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bangunlah, saya akan salat bersama kamu. Kata Anas, waktu itu bukan waktu salat fardu. Waktu itu bukan waktu salat. Dalam kurungnya itu maknanya fardu. Jadi kata-kata Anas ini merujuk pada bukan waktu salat fardu. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan ini salat nafilah, salat sunat. Lalu beliau telah salat dengan mengimami kami. Baik, perbincangan berkenaan hadis ini telah berlalu dalam bab sebelum. Saf Anas dan seorang anak yatim berada di belakang Nabi SAW. Dan saf perempuan berada di belakang saf mereka berdua. Baik, kalau kita perhatikan hadis ni, jumlah ni semuanya 5 orang. 2 perempuan, 2 jemaah lelaki dan seorang imam. Tidak begitu? Jadi kalau begitu, tajuknya apabila jemaah makmum terdiri dari 2 lelaki dan 2 perempuan. Dia kena terjemah begitulah. Nampak tu? Untuk hadis pertama. Baik, cuba tengok hadis yang kedua. Hadis 803.
Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Syu'bah qala sami'tu Abdullah bin Mukhtar yuhaddithu an Musa bin Anas an Anas annahu kana huwa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu wa khalatuhu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala Anasan an yaminihi wa ummuhu wa khalatuhu khalfahuma. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi imam salat kepada mereka. Pada ketika itu beliau bersama ibunya dan makciknya. Rasulullah menyusun saf dengan meletakkan saya di tepi bahagian kanannya dan kedua mereka berada di belakang kami. Kalau tengok hadis ni, jumlah musalli berapa orang? 4 orang. Apa tu? Hak tadi 5. Sebab itulah dia letak Anas di tepi dia. Hak tadi Anas dengan seorang anak yatim itu di belakang dia. Jadi tajuknya sesuai dengan mana tu? Boleh berlaku lah tu. Boleh berlaku tajuk tu jadinya. Kalau yang melibatkan maknanya 2 orang, rajulan itu maknanya imam dan seorang makmum, itu terjemah hak mula-mula hak nak buat tu lah. Tetapi kalau kita melihat pada hadis pertama, yang ini hadis 802, imam, 2 orang makmum lelaki, dan juga 2 orang makmum perempuan. Itu sesuai dengan tajuk yang anda buat yang kedua ni. Iaitu apabila jemaah makmum terdiri dari 2 orang. Itu kita mengambil kira hadis pertama. Kalau hadis kedua gitu ni. Tu. Jadi anda cari habis dia punya setakat kita adalah dalam simpanan syarah Nasa'i. Tak ada pula ulama mempertikaikan ni. Apa yang jadi tajuk ni boleh sesuai dengan dua-dua ni. Kalau kita tengok hadis ni tak sama ni. Sebab hadis mula-mula tu 5 orang jemaah tu. Hadis yang kedua 4 orang je. Jadi kedudukan sah pun berbeza tu. Sebab itulah anda buat begitu tu sebab dia cari. Misalnya kalau dalam syarah tu lah 42 jilid Ethiopi tu langsung dia tak ulah tu. Begitu juga Syekh Sindi tak ulah juga. Jadi habislah mana kira-kira setakat ada syarah Nasa'i tu. Dia tak ada sebut. Jadi kalau kita perhatikan, jadi kita nak terima rajulan itu makmum dengan seorang lelaki, seorang makmum kah? Imam dengan seorang makmum kah? Ataupun rajulan pada 2 lelaki itu kedua-duanya makmum. Jadi kedua-dua hadis itu masuklah ke tajuk tu. Cumanya begini ya. Kukuk mana pun daripada 2 hadis ni sebenarnya kita telah bincang dah sebelum ni. Sebab tu anda tidak ulah situ tu. Sebab kalau melibatkan makmum lelaki itu seorang ya, memang jumhur ulama mengatakan perlu diletak di tepi imam, jumhur ulama tu. Sehingga ada setengah kata tak sah tu kalau tak di tempat lain. Siapa ada begitu kata. Tapi kalau makmum lelaki 2 orang, ni dia kena letak di belakang. Kecuali apa ni? Hak kita sebut baru ni lah, Ibnu Mas'ud. Kecuali hak tu lah. Dan ada lah beberapa orang yang sependapat dengan dia. Dan kita telah bincang dah bagaimana pandangan sahabat-sahabat lain dan juga ulama-ulama hak selepas daripada zaman Nabi. Imam Syafi'i sendiri, dia kata Ibnu Mas'ud ni dia tak dapat maklumat. Amalan tu di zaman Madinah telah dibatalkan, dinasahkan. Macam-macam pandangnya. Kukuk mana pun kita boleh sebut jumhur ulama tidak seperti Ibnu Mas'ud. Jadi kedua-dua hadis ni, mana kalau kita pakai hadis pertama, kita kena faham 2 orang lelaki tu mana 2 orang makmum. Kalau pakai hadis yang kedua ni, 2 orang lelaki tu mana imam seorang, makmum seorang. Hak jatuh lah. Hak perempuan tu kekal 2 orang. Kena faham begitulah. Tu. Baik, tak apalah. Cuma perbincangan tentang kedua-dua hadis pun sebenarnya telah kita bincang sebelum ini. Baik, kita pergi kepada bab yang ke-21. Kedudukan imam apabila bersama seorang kanak-kanak dan seorang wanita. Imam seorang, mauqiful imam idza kana ma'ahu sabiyyun wa imra'atun. Mauqif ni tempat berdiri. Asal makna mauqif ni tempat berdiri, tu asal maknanya. Bila kata mauqif maknanya tempat berdiri. Tu asal maksud dari segi bahasa Arab. Maknanya kedudukan imam apabila bersama dia ada seorang sabiyyun ni, kanak-kanak kecil. Sebab sabiyyun ni dia boleh juga terjemah bayi, tapi kalau nak kata bayi tak nak sabah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kaum ada peringkat sekolah kan, sabiyyun tu memang bayi, memang betul. Kalau janin tu dia janin duduk dalam perut lagi. Bila keluar tu dia panggil bayi. Lepas tu dia ada mana kita kata jadi sabiyyun ni
Kalau kita tak usah terjemah bayi, kita kena terjemah kanak-kanak yang masih kecil. Gitu. Kalau kanak-kanak biasa, ghulam pun boleh. Tapi ghulam ni pun, pemakaian dia tidak tetap juga dari segi bahasa. Ghulam ni boleh kepada orang yang peringkat remaja dah pun boleh. Tu boleh juga ghulam ni. Sebab itulah Hana terjemah sini, kedudukan imam apabila bersamanya seorang kanak-kanak. Maksudnya kanak-kanak kecil di bawah selepas ni lah. Ana perjelaskan. Dan seorang wanita. Nak letak lagu mana kedudukan saf tu? Jadi Imam An-Nasai telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Dua hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nasai di bawah bab ini menunjukkan kedudukan imam apabila makmum terdiri daripada seorang kanak-kanak dan seorang wanita. Kanak-kanak tu mana kanak-kanak kecil lah. Kalau tambah tu lagi baik. Sebab di bawah tu ada anak buat perubahan sikit. Baik. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-804. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim qala hadatsana Hajjaj qala ibn Jurayj akhbarani Ziyad anna Qaza'ah maula li 'Abd Qais akhbarahu annahu sami'a Iqramah maula ibn Abbas qala ibn Abbas sallaitu ila janbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'Aisyah khalfana tusalli ma'ana wa ana ila janbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam usalli ma'ah. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Kata beliau ataupun telah berkata, Ibnu Abbas telah berkata, saya telah salat di samping Nabi SAW dan Aisyah salat di belakang kami. Saya salat dalam keadaan berada di sisi Nabi SAW. Baik. Perbincangan daripada ulama hadis yang pertamanya hadis Ibnu Abbas ni sahih. Ini jelas dari segi statusnya hadis ini sahih. Baik. Ahli ilmu berbeza pandangan berkenaan kedudukan saf apabila bersama imam seorang lelaki. Seorang lelaki ni sebabnya begini ya, dia khilaf ulama. Setengah ulama dia kata bawah tu ada anak buat tu. Kalau kita sebut, kalau tajuk ni tak sebut sabi pun tak apa. Setengah ulama kata hal tu lebih baik. Sebab kedudukan sabi, anak kecil dengan orang dewasa, kalau di seorang makmum lelaki kecil ke dewasa ke serupa je hukum. Tak apalah, lepas ni ada tu saya ada buat bawah tu kan. Baik. Ahli ilmu berbeza pandangan berkenaan kedudukan saf apabila bersama imam seorang lelaki. Ana tidak sebut lelaki itu maknanya anak kecil. Tak apalah, selepas ni kita bincang. Dan seorang perempuan. Mak tu imam seorang lelaki, seorang perempuan. Lagu mana nak buat sah tu? Akhilah pula situ. Baik. Yang pertama, makmum lelaki berada di sebelah kanan imam dan perempuan berada di belakang mereka. Maknanya, kira-kiranya dua sah lah. Sah imam dan sah makmum perempuan. Sebab sah lelaki itu berada pada sah imam tu. Baik. Kemudian kedudukan dia macam mana, sama ke tidak, kita bincang selepas ni. Antara tokoh yang berpendapat demikian adalah Anas bin Malik, Urwah bin Az-Zubair, Atha' bin Abi Rabah, An-Nakhai, Qatadah, Malik bin Anas, Ats-Tsauri dan Auza'i. Dan akhirnya pendapat ni, Ana terlupa nak tulis. Akhirnya pendapat ini menjadi pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Kena tulislah situ. Ini mana kenyataan dia ambil ni sebenarnya kenyataan lama ni. Kalau kita tengok dalam tu, Ana tertinggal lah tu. Akhirnya pendapat ni menjadi jumhur. Ini pendapat jumhur. Yang kedua, susunan saf adalah secara mutawatir. Mutawatir dari sudut bahasa. Mutawatir, sepokai tapi tu jujuk gitu. Dia panggil mutawatir. Anda nak terjemah, payah juga tu. Tapi di segi bahasa gitu. Susunan saf adalah secara berurutan. Lelaki berada di belakang imam. Lelaki berada di belakang imam. Lelaki tu seorang tadi lah. Yang ni makmum. Manakala perempuan berada di belakang makmum lelaki. Ini adalah pendapat Hasan Basri. Al-Hasan tu mana Hasan Basri. Jumhur ulama berpendapat seperti pendapat pertama kerana terdapat banyak hadis sahih yang menyokong pendapat berkenaan. Hak sadilah. Sebab tu kita tak wallahu a'lam lah, kalau di Malaysia kita tak jumpa buat secara mutawatir gitu. Mak imam patut hak laki tu seorang tu patut perempuan tu ikut jujuk pakai tapi gitu tu lah. Boleh kata tak. Sebab itulah pendapat ni pendapat yang agak terpencil lah. Jumhurnya, tapi tak boleh nak kata ijma' lah sebab ada khilaf tu. Bukan main-main Hasan Basri tu. Dah ada lagi orang lain sebenarnya. Tapi pendapat ni terlalu kecil lah. Jumhur ulama'nya, mereka mengatakan secara, kalau seorang tu kena sebelah kanan, banyak hadis-hadis sahih sebut tu.
Baik, tak apalah. Perkara tu ada sebut selepas ni. Baik, hadis yang kedua di bawah bab ini. Jadi hak berkenaan dengan sabi itu selepas ni, bab selepas ni saya bagi penjelasan. Tidak sebut di sini. Sebab Imam Nasai ni, ringkaslah secara ringkas, Imam Nasai sebut sabi ni sebab ada hadis sebut. Sebab Ibnu Abbas pada waktu dia kecil lagi, kecil benar dia ni. Mana kanak-kanak yang kecil itu makna sabi. Dia kecil. Dia lah jadi makmumnya. Tak apa, selepas ni ada penjelasan. Baik, hadis 805 wa bi qala akhbarana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya qala hadatsana Syu'bah an Abdullah bin al-Mukhtar an Musa bin Anas an Anas qala shalla bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi imra'atin min ahli fa aqamani an yaminihi wal mar'atu khalfana. Imam Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat bersama saya dan seorang perempuan dari ahli keluarga saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan saya di sisi kanannya dan perempuan berkenan di belakang kami. Seperti pendapat jumhur lah. Seperti pendapat jumhur tadi. Baik. Hadis Anas adalah sahih. Yang kedua, maksud kata-kata Anas, salah seorang perempuan dari ahli keluarga saya, sama ada tu silap spelling. Sama ada yang dia maksudkan salah seorang ahli keluarga saya itu sama ada Ummu Sulaim atau makcik dia Ummu Haram. Sebab dia Ummu Haram ni ada juga setengah ulama kata boleh baca Ummu Hiram pun boleh. Ada dua dhabit hak tu, bil fathi ataupun bil kasri. Tapi kebanyakannya anda cek tengoknya, kebanyakan ulama dia kata Ummu Haram, makcik dia ni lah mati syahid tu. Atau pun khilaf pula, jatuh atas kuda semasa balik ke ataupun jatuh atas kapal tu, khilaf pula di situ. Tapi kukuk mana pun baca tu boleh Hiram, tapi setakat anda cek tengok tu banyak baca Haram, Ummu Haram. Tak apalah. Baik. Jadi dalam hadis ni tidak jelas sebut siapa dia seorang wanita dari ahli keluarga dia tu. Sebab tu ulama kata sama ada mak dia sendiri Ummu Sulaim ataupun makcik dia Ummu Haram. Baik. Para ulama berbeza pandangan berkenaan kisah ini, adakah ia berlaku sekali atau lebih daripada sekali? Dia berkait dengan khilaf tadi lah. Baik, cuba tengok di sini. Perbezaan ini berlaku kerana ada beberapa riwayat yang berbeza. Ada riwayat yang menyebutkan wanita yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Ummu Sulaim dan Ummu Haram. Ada riwayat yang menyebutkan wanita terlibat adalah Ummu Sulaim sahaja. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan secara syak, iaitu Ummu Sulaim atau Ummu Haram. Ada berlaku hadis. Ada hadis kata dua-dua sekali. Ada juga. Cuma ulama kata apakah kes ni berlaku beberapa kali. Khilaf pula di situlah. Tapi kukuk mana pun dua ni yang terlibat. Sama ada mak dia saja ataupun kedua-dua terlibat ataupun perawi syak. Sama ada Ummu Sulaim atau. Sebab tu ana highlightkan atau tu. Biasanya atau ni perawi tu dia tidak jelas, dia syak, dia tidak jelas. Syak bagi dia Ummu Sulaim ke atau Ummu Haram, maka dia guna au. Itu sebagai amanah perawi lah. Jadi kita boleh tahulah makna dia tak ingat molek ni. Tapi antara dua tu ya. Yang keempat, perbincangan terperinci hadis bab telah disebutkan dalam perbincangan yang lalu. Baik. Bab yang ke-22 tu masih lagi berkaitan masih lagi berkaitan. Selepas tu ada saya sebut beberapa perkara lah yang boleh yang ada juga kaitan dengan bab sebelum. Baik. Bab yang ke-22, mauqiful imam wal ma'mum sabiyun. Ni tak ada wanita. Ni tak ada wanita dalam bab ni. Kedudukan imam dan seorang makmum kanak-kanak yang kecil. Dan di sini makna dua orang saja, musalli, makmum dan juga imam. Makmum tu sabi, kanak-kanak yang kecil. Baik. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang dibawakan di bawah bab ini membincangkan berkenaan kedudukan imam apabila makmumnya hanya seorang kanak-kanak yang masih kecil. Baik. Hadis 806 wa bi qala akhbarana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Ibnu Ulayyah an Ayyub an Abdullah bin Sa'id bin Jubair an abihi an Ibn Abbas qala bittu inda khalati Maimunah فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن شماله فقال بي هكذا فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه
Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Beliau telah berkata, saya telah tidur berdekatan dengan makcik saya Maimunah. Maimunah tu isteri Nabi lah. Kalau kita tengok gini pun apa, Ibnu Abbas ni kecil benar ni. Berkali 5-6 tahun baru ni. Rasulullah SAW telah bangun salat malam. Kemudian saya bangun lalu berdiri di sebelah kirinya. Kemudian beliau telah berbuat begini kepada saya. Beliau telah memegang kepala saya dan menempatkan saya di sebelah kanannya. Di sini pun ada huraian selepas ni lah. Baik. Buat lagu mana tu? Tangan mana guna tu? Letak eret kurban, kukuk belakang tu selepas ni ada perbincangan. Cuma dia sebutnya secara umumnya, Rasul faqala bi. Qala ni biasanya telah berkata. Tapi sini tak. Fa fa'ala bi. Qala dengan mana fa'ala. Selepas ni ada sedikit perbincangan. Jadi kata Ibn Abbas, beliau buat begini pada saya. Dia telah memegang kepala saya dan menempatkan saya di sebelah kanannya. Okey, baik. Yang pertama, hadis Ibnu Abbas adalah muttafaq alaih. Mana hadis ini sahih, peringkat tinggi lah. Yang kedua, ada yang melontarkan pandangan, alangkah baiknya jika tajuk bab menyebutkan kedudukan imam jika makmumnya seorang lelaki. Sahaja tu sebenarnya tak ada lah tu. Tak ada sahaja tu. Seorang lelaki. Tak perlu letak sabi tu. Sebut lelaki. Mauqiful imam wal ma'mun rajulun. Gitu. Buat sahaja tu. Ada orang buat komentar lah. Orang ni ulama lah. Dalam syarah tu dia kata kalau molek kalau buat gini. Sebab dia kritik tu berdasarkan kepada hadis tu lah. Tak apalah kita bincang selepas ni. Ada setengah pensyarah hadis ni dalam konteks membicarakan tentang Sunan Nasa'i ni berkaitan tajuk dengan hadis. Dia kata kalau buat tajuk gini alangkah bagusnya kedudukan imam jika makmumnya seorang lelaki. Perempuan pun tak ada dua tu ya. Namun ada pula yang menyebutkan Imam An-Nasa'i telah menaskan tajuk dia dengan menyebutkan kanak-kanak yang kecil. Apa yang disebut kanak-kanak kecil tu? Tak sebut seorang lelaki. Kerana ada riwayat. Jadi Imam An-Nasa'i sebut gitu kerana ada riwayat yang menyebutkan bahawa Ibnu Abbas pada ketika ni, ketika dia semaya dengan Nabi ni, dia masih lagi kecil dan tujuannya lain. Imam Nasa'i buat begini untuk menyatakan hukum seorang makmum lelaki sama sahaja tanpa mengira mereka kanak-kanak atau dewasa. Kalau hak dewasa tu kita tahu dah. Hak dewasa tak ada dah ke hadis. Sebelum ni ada bincang dah kalau seorang. Kalau seorang lelaki hak dewasa tu. Hak ni nak ayat kanak-kanak ni kerana Ibnu Abbas cerita ni berkaitan dengan Ibnu Abbas pada waktu ni dia masih kecil. Lepas tu nak ayat bahawa hak lelaki ni kalau dewasa ke kanak-kanak, kalau dia seorang yang makmum, dia tetap kena duduk tepi tu imam tu. Dia nak ayat hak tu. Ada ulama pertahankan Imam Nasa'i dengan kata gitulah. Baik. Yang ketiga, Ibnu Abbas menyebutkan dalam hadis bab dengan kata-kata faqala biha kaza. Yang bermaksud dia telah buat begini kepada saya. Ini adalah satu contoh penggunaan kalimah qaulun dengan maksud fi'lun. Ia kata faqala bi. Kalau nak terjemah asal dari bahasa Arab faqala bi, maka telah berkata dia kepada saya. Tapi tak sini. Faqala bi ni makna fa fa'ala bi. Dia telah buat gini. Jadi kata tu dengan makna buat, bukan dengan makna kata. Qala ni kasarnya makna telah berkata. Dia ada juga tempat-tempat tertentu qala dengan makna fa'ala. Contohnya di sini. Baik, dalam hadis bab menyebutkan Nabi SAW telah menghulurkan tangannya dari arah belakang dan memegang kepala Ibnu Abbas lalu dialihkan beliau ke bahagian kanannya. Dia buat gini, dia tak pusing tangan kanan, dia mari pergi kepala Ibnu Abbas, dia pergi mari tak ni. Itu hak ni, hak hadis bab ni. Manakala dalam riwayat Muslim menyebutkan beliau telah memegang tanganku dengan menghulurkan tangannya dari arah belakang dan mengalihkan aku ke sebelah kanan. Hak san dalam riwayat Muslim tak sebut pegang kepala. Dia arak ni, dia mari pegang tangan Ibnu Abbas. Lagu mana dia buat tahu? Allah ku ni pegang tangan. Barangkali pegang lengan ke mana, arak mari tak ni. Jadi khilafnya antara pegang kepala dengan pegang tangan. Itulah. Kalau riwayat Nasa'i, hak ni, hadis bab ni, pegang kepala. Kalau hak riwayat Muslim, pegang tangan. Gitu kan. Ada juga setengah ulama kata, dia kata, Allah tu Allah ku ni. Cuma pusing mai ku ni. Ada juga begitu. Cuma mana tak masuk itu. Tak caralah kukuk mana pun dia heret tak alik kanan tu.
Tu jelasnya. Masa mana ni? Dalam semaya, setelah takbiratul ihram. Baik, para ulama telah beristidlal, perbuatan seumpama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidaklah membatalkan salat. Perbuatan seperti Rasulullah buat tu, dah seumpama tu lah, tidak membatalkan salat. Bila ada keperluan begitu. Memanglah ulama kata, kalau dalam mazhab Syafi'i kata batal tu, hak tu maksudnya buat dengan sengaja tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab yang munasabah. Padahal kalau tak buat gitu, boleh buat lepas maya. Hak ni tak boleh sebab nak suruh ubah lalu kedudukan. Sebab tu anda sebut seumpama tu. Jadi para ulama telah beristilah perbuatan seumpama yang dilakukan oleh Rasulullah tidaklah membatalkan salat. Seumpama ni apa maksud? Melibatkan anggota besar tu. Melibatkan anggota besar. Seumpama tu makna melibatkan anggota besar. Kalau dalam mazhab Syafi'i tu dia bincang panjang tu. Dia bincang panjang tu. Kayak dalam mazhab kita ni, kalau bergerak anggota besar 3 kali batal. Hak tu hak umumnya. Bergerak jadi bergerak anggota besar tu dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan tak perlu bergerak juga, main-main. Tu. Tapi kalau lekih keperluan, tak apa. Gitulah maksudnya. Hadis bab menjelaskan bahawa apabila makmum seorang lelaki sahaja, sama ada beliau dewasa atau kanak-kanak, maka kedudukannya adalah di sebelah kanan imam. Ini pendapat jumhur ulama. Yang keenam, apakah maksud berada di sebelah kanan imam? Ini ulama bincang pula. Berada di sebelah kanan imam itu apa maksud? Berada di sebelah kanan, apa maksud? Ibnu Jurayj pernah bertanya kepada Atha. Tu silap buat hash tu, satu saja. Atha, bagaimanakah kedudukan seorang makmum lelaki dalam sah? Makmum lelaki seorang duduk dalam sah bagaimana? Kata Atha, sebelah kanan imam lah. Saya tanya lagi, kata Jurayj, apakah betul-betul sama dengan imam sehingga tidak ada beza kedudukan dengan imam? Atha jawab, ya begitulah. Saya bertanya lagi, apakah tuan suka dalam keadaan ini makmum berada sama dengan imam sehingga tidak ada ruang langsung di antara mereka? Beliau menjawab, ya. Maknanya dia berpendapat tumik pun sama. Jadi seolah nampak macam satu saf lah. Dia itu pendapat kuat tu. Dalam Muwatta diriwayatkan daripada Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, beliau telah berkata, saya telah masuk menemui Umar pada awal waktu zuhur, dan saya dapati beliau sedang salat. Maka saya salat bersamanya di belakangnya. Maknanya dua orang tu, Sayyidina Umar dan juga Abdullah bin Utbah. Lalu beliau telah dekati saya, sehingga beliau betul-betul membuatkan saya berada sama dengannya. Sama ni maksud sama gini. Mula-mula saya duduk belakang dia gitu, dia pun sama, dia sama. Jadi betul jadi sama. Sebab itulah ulama kata di khilaf ni. So kata undur ke belakang sikit, tumik tu, perut tak kira tumik tu. Tumik tu belakang sikit. So kata sama, ni sama. Hak kata sama ni ramai. Jadi anak sengaja tak bawa hak kata tidak sama, hak tu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jangan pelik lah, jangan pelik kata hak sama ni puak-puak tu lah ni hak sama ni. Jangan kata gitu. Tak betul gitu. Dalam Muwatta ni sebut dah ni. Mana zaman lah. Kenapa hal lah tu? Kadang-kadang bahaya juga kita mau tak biasa kan. Ana pernah saja kita muka kita nak praktik kita semaya, kita pergi duduk tepi ni di surau airport lah. Ana duduk sama, dia potop pergi depan sikit. Kita pupuk ke depan. Puk dia ke depan sikit. Kata rapat dinner ni kita pun senyap sekatu. Maknanya boleh jadi dia tak tahulah betul pendapat tu. Kuat tu pendapat tu. Kuat tu. Jadi molek kita tahulah. Mana kalau tahu kita tidak menggelabah lah. Jadi anaknya bila tengok nampak dia ni mungkin dia tak tahu. Atau satu bank lah buat lama gerok gitu dah. Gerok ru-ru pas ke depan habis. Tak ada pasal-pasal. Jadi sebab tu kalau tahu ni dia lain lah. Sebabnya begini, kebiasaan kita ni kalau semasa saya belajar di peringkat sekolah rendah dulu lah, Tok Guru, lepas tu pergi belajar Fardu Ain di rumah Tok Imam, dia kata sekaki yang molek. Ingat lagi? Iyalah adalah pendapat, tapi tidaklah sebut sekaki dalam kitab tu. Maknanya biar nampak terang jarak tu. Tapi iyalah masalah fiqh lah. Nak pergi hal tu pun tak apa. Tapi hak ni kuat ni. Jangan kita kata macam-macam pula pada orang buat gini. Baik, bab yang kedua ketiga.
man yalil imam thumma alladhi yalihi. Bab orang yang mengiringi imam, kemudian orang yang mengiringinya. Orang yang duduk belakang imam, makmum pertama lah. Kemudian orang yang duduk belakang dia pula, makmum yang kedua. Makmum pada sah yang kedua, itu maksud dia. Imam An-Nasai telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ini. Dua hadis yang dikemukakan oleh beliau menunjukkan keadaan orang yang selayaknya berada pada posisi yang berbetulan dengan imam dalam saf pertama. Dan seterusnya orang yang selayaknya yang berada pada saf seterusnya. Sebabnya kalau kita perhatikan dalam sembahyang Jumaat ni, benda yang paling diberi penekannya adalah saf pertama, orang yang paling dekat dengan tu imam. Hak tu kena orang terpilih juga. Hak tu lah nak bincang ni. Baik. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-807. Wa bi qala akhbaran Hannad bin Sari an Abi Muawiyah anil A'mash an Umarah bin Umair an Abi Ma'mar an Abi Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi as-salah wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyaliyani minkum. Tu kalimah liyaliyani tu boleh tanda bulat lah, sebab dia ada perbincangan tu di situ tu. Sebab ada yang sebut liyalini, ada yang sebut liyalini, ada juga gitu. Sini hak ni liyaliyani, gitu. Nun tu dia panggil nun wiqayah dalam pengajian bahasa Arab. Ya, selepas nun tu dia panggil maf'ulun bih. Liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Abu Mas'ud fa antumul yawm ashaddu ikhtilafa. Qala Abu Abdurrahman Abu Ma'mar ismu Abdullah bin Sakhbarah. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Mas'ud, nama dia Uqbah bin Amir. Beliau telah berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh bahu-bahu kami ketika salat. Tu ana terjemah tu secara harfiah. Ketika salat, bertujuan membetulkan saf. Seraya berkata, janganlah kamu berselisih, nanti hati-hati kamu juga akan turut berselisih. Hendaklah orang-orang yang telah baligh dan berilmu daripada kamu yang mengiringi aku semasa salat. Mana hak duduk berbetul dengan aku ataupun dekat dengan aku, kena ulul ahlam wan nuha, iaitu orang yang telah balik dan berilmu dari kamu yang mengiringi aku semasa salat. Jadi ulul ahlam wan nuha ni kita bincang dah sebelum ni. Beberapa pandangan ulama. Dia bukan satu makna tu ulul ahlam wan nuha tu. Kemudian orang-orang yang kurang sedikit daripada mereka, dan kemudian orang-orang yang kurang sedikit daripada mereka. Kurang tu mana kurang kelebihan. Ibnu Mas'ud telah berkata, tu tersilap tu, bukan Ibnu Abu tu. Abu Mas'ud telah berkata, kamu pada hari ini sangat banyak berselisih. Abu Mas'ud tu tadilah Utbah bin Amir tadi. Abu Abdurrahman berkata, Abu Ma'mar nama sebenar dia adalah nama khas dia lah, Abdullah bin Sakhbarah. Baik, cuba kita tengok hadis ni. Yang pertama hadis bab, iaitu hadis Abu Mas'ud telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Maknanya hadis ini sahih lah. Yang kedua, maksud kata-kata Abu Mas'ud tu, Nabi SAW telah menyentuh bahu-bahu kami dalam salat adalah ketika mereka berdiri hendak menunaikan salat, bukan selepas mengangkat takbiratul ihram. Tu bahasa Arab ni kena ingat kan. Banyak kita tengok dalam azaz sendiri penggunaan lah. Kadang-kadang bila sesuatu tu hampir sangat nak berlaku, dia guna fi'il madhi. Makna telah, tapi tak boleh terjemah telah. Misal qad qamatis salah. Qad qamatis salah, kalau kita nak terjemah secara harfi, secara mengikut asal kalimah, sesungguhnya telah dilaksanakan salat. Qad qamatis salah, sesungguhnya salat telah ditunaikan. Sesungguhnya salat telah ditunaikan. Telah wana, tak maya lagi. Nak ayatnya pada waktu bila qamat juga, okay, kita bincang dah ke, nak bangun lalu kau. Ataupun Allahu Akbar pun kena bangun lalu ke sebut qamatis salah apa kena bangun. Kekilah ulama situ. Ada kata kena bangun lalu lah. Sebab apa? Sebab sesar tu Nabi takbir lalu. Jangan melengahkan waktu bangun tu. Ni Nabi akak takbir, kita baru betul agak nak bangun dah. Tak boleh. Maknanya
Setengah ulama kata Allahu Akbar. Mula qamat tu bangun lalu. Betul sah lalu. Yalah ulama kata hak tu molek takut jadi lewat lah. Sebab Nabi dia tak ada doa dah selepas iqamat ni. Terus takbiratul ihram lalu. Tapi setengah ulama kata dak qad qamatis salah tu. Khilaf pula di situ. Kukuk mana pun ada juga ulama mengatakan tak ada ketentuan daripada Nabi. Tak ada ketentuan. Cumanya kita kena mengambil kira masa yang secukupnya untuk membetulkan sah. Jangan terganggu imam nak takbiratul ihram. Ni oleh kerana kelewatan kita, imam kena tunggu. Tak silah lagi tu. Itu maksud dia. Ni duk go lagi dalam sah. Tak misalnya. Lagi tak kena lah. Baik. Janganlah kamu berselisih. La takhtalifu. Bermaksud luruskan. Jadi la takhtalifu ni apa maksud? Janganlah kamu berselisih. Sebabnya takhtalifu ni memang la ni dia panggil la nafi. Saya ni tidak bincanglah secara khususnya berkenaan la ni sebab dia ada setengah-setengah ulama dia bincang pula la tu. Dia kata ada setengah riwayat la tu dengan makna tidak boleh. Makna nafi, bukan nahi. Ni nahi, jangan. Tu saya tidak bincang di sini. Biarlah tu kita ambil ni satu hak dalam berdasar pada dalam sunnah nasa ini. La takhtalifu asal terjemah janganlah kamu berselisih. Janganlah kamu berselisih. Tetapi maksud dianya luruskan tumit-tumit kamu dan rapatkan tubuh-tubuh kamu. Jadi la takhtalifu ni bila kita fahami seperti mana yang difaham oleh ulama, luruskan tumit, mana biar sama tumit tu, betul sah tu makna tumit kena sama. Lepas tu rapatkan tubuh kamu, mana kena rapatkan. Rapat ni pula panjang pula perbincangan. Apakah rapat bahu? Rapat bahu berat kalah. Kau dia kena rapat tu. Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri dalam kitab dia sebut kita buka kaki tu ni hak terbaik bagi Imam Syafi'i. Buka kaki tu selebar luas dia punya bahu kita. Supaya kita duduk pun selesa dan sah tu betul-betul rapat. Itu maksud dianya. Rapat bukan duk tekan kaki orang tu dah. Makna pernah juga gitu dia tekan. Kita kesek dia tekan. Gak jari dia tu kuku dia tu tubik molek kena tekan kaki kita dah. Kalau jangan sampai gitu menyusah orang pula. Kita kesek lagi, dia kesek lagi. Kita kata berat dia ni. Jadi kita buat tak reti biarlah kata. Pakai sakit sikit pun. Bukan maksud gitu. Hak tu maksud azar tu, menyakiti tu. Tak boleh gitu. Sebab tu dalam kitab fiqh dia kata rapat tu kalau anak kami kecil lalu tak apa. Kira rapat lah gitu. Siapa gitu disebut dalam kitab. Kalau kita rapat dah siapa tekan kaki orang jadi menyusahkan orang. Tu tak molek pula. Sebab tu hak molek-moleknya bagi saya lah, saya duk tengok-tengok duk buat perbandingan. Maksud Imam Syafi'i tu dia suruh rapat sah tu tujuannya supaya tadilah tumit betul lepas tu biar rapat. Hak orang panggil rapat. Rapat dalam sah tidak sepor rapat dalam sepor rapat hak lain. Maknanya kalau tidak belaga kepala bau sebab nak belaga kepala bau ni tengok saya orang juga. Kalau jenis tubuh gemuk hak tu gini nak rapat ni kan. Dia kena perapat kaki tu. Kalau nak rapat kepala bau dia kena perapat nak antar kaki dua kaki kita kena masuk dalam. Bagi setengah-setengah keadaan tubuh manusia. Sebab itulah Nabi tidak kata begitu. Memang ada ulama kata kena rapat bahu. Rapat bahu ni maksudnya ni. Kena sini adud. Bukan ni. Kalau hak ni nak rapat hak ni bahu. Hak ni adud. Hak ni. Ada yang kata begitu. Setengah kata tak rapat tu maknanya kaki tu biar rapat. Bukan tekan kaki. Jangan menekan kaki orang. Itu maksudnya. Sebab tu anak buat sini berdasarkan apa yang disebut oleh ulama. Maksudnya luruskan tumit dan rapatkan tubuh-tubuh kamu. Khususnya kaki jangan ada ruang. Sebab tu bagi saya lah. Masalah guna sejadah ni kan baru dia musim PKP. Bila sudah ada kelanggaran tak ada tak apa bawa dia terganggu banyak sebenarnya bila guna sajadah tu. Kadang-kadang muak seorang tu antara dua orang tu. Dah sejadah dia besar, hak tepi dia pun besar juga. Enggak bila dia bawa sejadah dia duduk tengah lah. Bawa sejadah dia. Hak ni pun duduk tengah. Sebab tu lepas tu kalau dia mikir dia pun tak sedaga. Dia lepak sejadah. Lepak sejadah jadi kecil, jadi kaki, jadi sejadah duduk antara dua kaki pula. Patut malik yang mana? Ni sejadah ada dah ni. Mahal kemai hak masjid beli. Pada hak ni lah. Kalau tidak jadi masalah tak. Hak dulu tak apalah kita kata atas dasar ada sebab. Ulama kita pun mesyuarat beberapa kali nak menentu hak tu biarlah tu. Selepas tu kena kembali pada yang asal.
Sebab ilat sudah hilang kira-kiranya. Tak boleh dah kita tu. Baik. Ini adalah suatu bentuk pendidikan sunnah yang ditekankan oleh Nabi SAW. Merapatkan sah, membetulkan sah, menyempurnakan sah. Dua perkara. Rapat dan juga lurus. Dua perkara. Itu maksudnya penyempurnaan sah. Zahir daripada kata-kata Nabi SAW menunjukkan amalan zahir memberi kesan kepada amalan batin, yakni hati manusia. Latihan untuk kesatuan hati adalah dengan menyatukan gerak kerja yang melibatkan anggota zahir manusia. Orang lain kata wahdatul amal, wahdatul fikri. Kesatuan kerja, dia akan melahirkan kesatuan ni. Pemikiran. Tu. Tak apalah. Sebab kalau kita perhatikan hadis Nabi, nampaknya Nabi kata sebab hati berpecah tu kerana sah tu tak betul. Sah tu tak betul, tu melibatkan anggota zahir. Jadi maknanya hati jadi rosak kerana anggota zahir ke? Zahirnya gitulah. Sebab tu di sini ulama bincang. Mungkin akan timbul kemusykilan. Adakah hadis ini bercanggah dengan hadis Nu'man bin Bashir? Hadis Nu'man bin Bashir ni hadis sangat masyhur. Apa dia? Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad, ataupun dengan setengah itu apa ni, salahal jasadu idza salahat salahal jasadu kulluh. Ada juga begitu. Beberapa bentuklah. Tu. Wa idza fasadalahal jasad kulluh. Ada setengah tak ada lah, tak apalah. Maksud dia apa? Sesungguhnya dalam diri manusia ni ada seketul apa ni, darah. Mudghah ni gini mudghah ni bukan seketul ni, betul ni kalau nak terjemah Hasan, segenggam. Darah beku sehingga menjadi seperti daging tu, tapi darah beku. Mudghah ni maknanya segenggam. Segenggam ni kira-kiranya kalau kita nak masuk dalam mulut tu boleh tekan, boleh masuk dalam mulut. Itu makna asal mudghah. Itu asal makna dia. Boleh genggam gitu. Itu asal maknanya. Tapi sini kita tak terjemah gitulah. Maknanya seketul darah. Apabila baik seketul darah itu, maka baiklah seluruh anggota, seluruh tubuh jadi molek. Apabila rosak seketul darah itu, maka rosaklah keseluruhan tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah hati nurani manusia. Tertinggal tu. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah hati manusia. Jadi kalau hadis Nu'man ini menjelaskan anggota zahir manusia adalah pengikut arahan hati, bukan sebaliknya. Jadi kalau hadis Nu'man ni jelas nampak hati yang kontrol seluruh anggota. Maknanya kalau baik hati, baik habis seluruh anggota. Tiba-tiba di sini kalau kerana anggota silap, anggota ni makna tak betul sah melibatkan anggota zahir. Kalau rosak tu, rosak hati. Seolah hati pula jadi pengikut pada anggota zahir. Kan nampak bercanggah tu. Zahirnya nampak bercanggah, dan oleh kerana kedua-duanya sahih, maka bagaimanakah cara untuk menjamakkannya, untuk mengkompromikan supaya tidak nampak bertembung? Itulah mana nak buat? Apakah penyelesaian dia? Di sini sengaja nak sebut banyak sekini sebab dia ada sudut falsafah di sini. Dia ada unsur falsafah. Perlu juga kita tahu falsafah dalam agama kita. Baik, jawapan dia. Khilaf zahir terbit daripada fasad hati. Baik, khilaf zahir. Kalau ni kita ambil maksud hadis dulu. Nabi nak ayat dalam hadis ni khilaf zahir. Khilaf zahir ni lagu mana? Sah tak betul tu. Tu masuk khilaf zahir di sini. Terbit daripada hati yang rosak. Tu. Maknanya Nabi nak, ini kenyataan tak habis lagi ni. Makna zahir tu, zahir, mana kelakuan zahir manusia hak tampak boleh lihat ni, dia jadi tak betul kerana hati tu tak betul. Baik. Tu. Tindakan mengabaikan kesempurnaan saf. Kena ingatlah ana guna kesempurnaan saf ni, dia bermaksud tidak luruskan saf dan tidak rapatkan tubuh. Tu makna kesempurnaan. Ana tidak buat nota kaki ni, bawah. Kena ingat kesempurnaan saf di sini maksudnya tidak luruskan saf dan tidak rapatkan saf. Jadi tindakan mengabaikan kesempurnaan saf adalah tanda zahir pengabaian kepada sunnah. Tu tanda zahir, hak jelas dia telah mengabaikan sunnah. Pengabaian sunnah isyarat jelas hati telah lalai dan tercemar, tidak bersihlah hati itu. Individu yang hatinya hidup subur dengan cahaya iman pastinya akan mengutamakan sunnah dalam semua gerak-gerinya.
Justru pengabaian sunnah lah yang menyebabkan berlaku banyak khilaf yang tampak pada tindakan zahir seseorang. Apabila ini berlaku, maka kesan seterus adalah hati menjadi semakin parah, yang menyebabkan timbul pula penyakit-penyakit lain seperti permusuhan, kebencian dan perasaan hasad dan bermacam-macam penyakit yang lain. Yang disebut oleh Imam Ghazali afat itu, penyakit-penyakit. Dari sini maka kita akan faham kaitan hadis bab dengan hadis Nu'man, iaitu hati dan tindakan zahir manusia berkait rapat, bahkan tidak boleh dipisahkan sama sekali. Inilah maksud iman yang menyentuh 3 bentuk perbuatan manusia: perbuatan hati, perbuatan lidah dan perbuatan anggota selain hati dan lidah. Dia hak dalil tu, dia gini saya baca sedikit lagi, semoga saya bagi sedikit huraian. Dengan hakikat ini maka kita boleh simpulkan bahawa asal kerosakan tampak manusia adalah berpunca daripada hati. Hak tu asalnya. Apabila kerosakan zahir manusia tidak dirawat, bahkan dibiarkan menjadi semakin parah, maka dia menimbulkan kesan yang lebih buruk pada hati, sehingga terbit lagi penyakit-penyakit hati yang lain. Maksudnya begini. Tu saya mari dalam kitab Minhajul Abidin, Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Selepas ni saya baca tu, dia gini maksudnya. Dia gini, hati ni semua daripada perbincangan ni, banyak lagi sebenarnya perbincangan. Hadis ni tidak bercanggah. Walaupun zahirnya nampak hadis ni, kita sudah bincang ni, hadis Abu Mas'ud, nampaknya seolah-olah hati ni dia mengikut perbuatan zahir manusia. Kerana tak betul sah hati rosak. Jadi hati rosak kerana tak betul sah. Maknanya yang menentukan rosak atau tidak rosak hati, zahirnya nampak perbuatan zahir. Zahirnya nampak perbuatan zahir manusia. Sudahkah hadis Nu'man tu jelas sebut, Nabi sebut terang. Hati itulah yang kawal anggota zahir. Makna kalau hati itu baik, baik semua anggota zahir. Bercanggah tu. Dia sebenarnya tidak. Sebab hadis Abu Mas'ud ni sebut ni, nak ayatnya orang panggil kesan kedua. Baik. Bila anggota manusia hak zahir ni tidak misalnya contoh dalam ni, dia tidak menyempurnakan saf. Mana sudah berlaku pengabaian terhadap sunnah. Bapa jadi gitu tu? Sebab hati sudah bermasalah. Makna daripada hati juga asalnya. Cumanya hadis ni nak ayatnya, bila berselisih tu maka hati kamu juga akan berselisih. Hak tu kesan yang kedua, kesan selepas. Bila hati tu rosak, hati tak molek, maka keluarlah dalam bentuk mengabaikan sunnah dalam sah. Bila perkara tidak dirawat, penyakit nak betul sah, tak betul sah ni penyakit. Hak tu tak rawat, tidak dirawat, duk kekal gitu. Dalam sah peguran, sah tak betul. Lepas tu lepas daripada sujud bangun semula, belok pula sah, tak cuba betul. Dibiarkan begitu berlaku selama-lamanya kita kata. Mari pula penyakit-penyakit zahir lain. Akhir sekali perbuatan zahir manusia tu, dia akan menyebabkan hati jadi semakin rosak. Hati semakin rosak itulah keluar bentuk-bentuk afatul qulub. Dengki, hasad dengki, perasaan bermusuh dengan orang. Timbul tu kerana dia ada kaitan dengan amalan zahir juga. Sebab itulah Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin dia sebut, dia mari beberapa riwayat. Dia kata hati manusia ni boleh dijaga. Boleh kita rawat hati manusia dengan kita betulkan amal perbuatan zahir kita. Seolah-olah betulnya hati ni bila kita perbetulkan perbuatan. Misalnya, kita nak jaga supaya hati ni tidak ada kedekut, kena sedekah. Kena sedekah. Nak baiki hati supaya sayang kepada orang lain, latih bantu orang. Itu disebut. Mana perbuatan zahir itu dia membantu memperbaiki hati. Di sini sebenarnya hadis ni, gabungan dua hadis ni, ulama buat kesimpulan nak ayatnya kaitan perbuatan hati dengan perbuatan zahir. Dan itulah yang ditekankan oleh Imam Bukhari, bahawa iman tu dia tak boleh pisah dengan perbuatan zahir tu. Betul lah hati itu dulunya. Asal rosak ni kerana hati. Tetapi kalau perbuatan zahir tu yang telah rosak, tidak dirawat, dia beri kesan pula pada hati. Jadi hati lebih teruk lagi lepas tu. Sebab tu bila nak baiki hati pula, kena betul pula amalan hak zahir ni. Betul dengan cara sedekah, dengan cara tolong orang, dengan cara doa pada orang. Tu. Bila tengok orang sakit, baca gini, nak betul hati tu. Apa tu? Nak ayatnya kaitan di antara hati, yang mana hati ni dia panggil perbuatan hati. Dia panggil fi'lul qulub. Fi'lul qalb ataupun fi'lul qulub. Tu perbuatan hati. Jadi makna ayatnya hadis ni dia tidak bercanggah sebenarnya.
Kalau difaham, maknanya dia berkaitan. Baik, di sini saya kemukakan. Cuba tengok di sini. Hak ni molek ni. Ibnu Qudamah dia sebut dalam kitab Minhajul Qasidin dia. Dia sebut, dia kata hati rosak dengan sebab kelemahannya dan kecuaiannya sehingga syaitan boleh masuk dan hidup dalamnya. Dalam kitab tu dia hurah panjang lagi, dia kata gini, bagus juga ni. Dia kata hati manusia ni syaitan boleh masuk. Nabi sebut masuk melalui saluran darah. Okey, boleh masuk. Cumanya masuk tu lagu mana? Ada setengah syaitan masuk tak boleh duduk, tobik selalu. Maknanya masuk tu tak sempat pun nak ganggu Tuhan punya tubuh tu. Orang lagu ni orang yang kuat berzikir, macam-macam lah dia sebut. Tapi ada setengah manusia syaitan masuk melalui saluran darah, pergi ke hati, boleh buat perumahan di situ, berkampung di situ. Orang lagu ni orang yang cukup lalai, mengabaikan sunnah dan jarang ingat kepada Allah. Zikrullah terlalu kurang, sehingga iman dia tu terlalu lemah, sehingga syaitan boleh duduk di situ. Hak ni lah hak bahaya. Hak ni lah hak bahaya. Dan itulah kesan orang panggil zikrullah. Zikrullah hak paling besarnya baca Quran tu lah. Hak tu lah. Ni apa tu kali kita kata berzikir, tak kena pula cara berzikir tu dah. Oh lepem, nampak ketemu syaitan nak. Zikir pun ikut syaitan pula. Zikir tu sendiri tak kena pula cara. Oh dahsyat hati-hati lah. Kalau lembek otak, segar boga syaitan, gemuk metal syaitan. Minyak syaitan. Apa? Zikir pun tak betul. Bahaya hati tak? Bahaya. Baik. Cuba kita tengok lagi. Cara untuk membetulkan dan meletakkannya pada kedudukan yang baik adalah dengan melakukan amalan mahmudah. Ini bahasa ahli tazkiyatun nafs. Sebab kitab Minhajul Qasidin dia tidak namakan kitab dia sebagai kitab sufi dah. Dia tak tu tazkiyatun nafs. Dia guna istilah Quran. Cara kita nak rawat hati kena lakukan amalan mahmudah. Amalan mahmudah ni amalan zahir. Tolong orang, sedekah, doa kebaikan kepada orang, nak betul hati supaya hati kita ni sayang kepada manusia. Ringkasnya beliau cuba memahamkan kita bahawa antara hati nurani dan anggota zahir mempunyai kaitan yang sangat rapat dan keduanya saling membantu untuk menjadi baik dan berkualiti. Mereka tidak boleh hidup bersendirian tanpa bantuan pihak yang satu lagi. Jelas. Maknanya dua hadis ni kalau kita gabung, inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Baik. Kata Mulla Aliul Qari. Kita ambil sedikit lagi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa hati adalah pengikut kepada perbuatan zahir manusia. Apabila berkhilaf perbuatan zahir, Ali Ibn Qari dia kata, dia ayatnya hadis ni, hadis yang kita bincang Abu Mas'ud ni, bukan hadis Nu'man tu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa hati adalah pengikut kepada perbuatan zahir, bukan perbuatan zahir ikut hati. Hadis ni, apabila berkhilaf perbuatan zahir manusia, maka hati turut berkhilaf. Apabila hati telah berkhilaf, maka ia menjadi rosak. Apabila hati telah rosak, maka rosaklah seluruh amalan zahir manusia, kerana hati adalah ketua mereka. Memang hati itu ketua, tapi kalau zahir itu khilaf, dia turut memberi kesan kepada hati. Jangan kita ingat hati saja boleh memberi kesan kepada amalan zahir. Amalan zahir juga boleh memberi kesan kepada hati. Dia nak ayat tu ya. Pada pandangan saya, kata Mulla Aliul Qari, hati memang raja yang menjadi ikutan, ketua yang dipatuhi, dan seluruh anggota zahir adalah pengikutnya. Hak tu memang jelas. Sebab hadis Nu'man tu sangat nyata. Apabila baik pihak yang diikut, maka baiklah pengikutnya. Apabila baik hati, maka baiklah pengikutnya. Apabila baik raja, maka baiklah rakyatnya. Inilah maksud hadis Nu'man bin Bashir. Ni maksudnya. Tetapi kalau kita tengok dalam hadis lain, saya tidak masuk di sini. Kan Nabi sebut kadang-kadang bila naik seorang pemimpin yang jahat, yang teruk tu, kerana rakyat dia teruk. Sedangkan kita kata pemimpin tu diikuti. Tiba-tiba naik pemimpin yang teruk tu. Awal-awal lagi pemimpin yang teruk tu naik tu, puncanya adalah kerana rakyat tu teruk. Ada juga berlaku gitu. Apa maksudnya? Maksudnya kadang-kadang boleh berlaku hati manusia rosak ni kerana perbuatan dia tu. Walaupun asalnya ialah hati yang menentukan perbuatan manusia. Hati suruh manusia buat jahat, tiba-tiba buat jahat, tak tabat-tabat, jahat seterusnya.
Hati lagi jahat selepas tu. Kesal daripada perbuatan. Maknanya perbuatan zahir manusia, dia ada juga memberikan kesan buruk pada hati. Bukan semata-mata hati saja akan memberi kesan buruk pada anggota zahir. Itu yang dimaksudkan di sini. Itu pemahaman bila digabung kedua-dua hadis Abu Mas'ud dengan hadis Nu'man bin Bashir. Jadi apa disebut oleh Mullah Al-Qari ni, bagi saya sangat menarik lah. Dia nak ayatnya kesan hati tu. Betul, hati ni boleh merosakkan anggota zahir. Manakala anggota zahir tak molek, hati tak molek. Tetapi hati ni tak mungkin jadi molek kalau jadi kita nak baiki hati tu macam mana? Kena baiki perbuatan zahir kita. Jadi maknanya ada kaitan. Jadi perbuatan hati kita, perbuatan zahir kita, kalau kita baiki dia turut jadi baik hati. Maknanya ada kaitan lah tu. Tu dia nak ayatnya. Boleh faham tak tu? Ni lah orang panggil penyakit maknawi. Hati tu penyakit maknawi, bukan penyakit fizikal. Penyakit fizikal kena pergi ISM lah. Ni maksudkan di sini. Begitulah. Jadi hadis ni untuk baki kita bincang minggu hadapan lah, insya-Allah. Poin yang keempat tu. Kita berhenti setakat tu dulu. Jadi insya-Allah kita akan sambung untuk minggu hadapan, masih bab yang samanya, poin yang keempat tu. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.